Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid sekalian. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya sihat. Alhamdulillah ya. Okey, Ustaz Amin adalah guru bagi subjek fiqh tahun 4. Dan hari ini Ustaz, untuk pelajaran hari ini Ustaz akan menceritakan sedikit mengenai apa yang kita akan belajar dalam fiqh tahun 4 ini. Okey, dan seterusnya kita akan masuk kepada pengenalan dan tajuk yang pertama ya. Harap semuanya boleh dengar ya. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar dulu ya. Okey. Sebelum itu, kamu keluarkan buku teks kamu dan keluarkan pensel untuk kita buat conteng-conteng sikit lah. Conteng ni bukan apa, untuk sebagai nota rujukan, biar kita nampak apakah isi-isi penting Okey. Okey, ni buku fiqh tahun 4. Okey. Okey, buka yang dekat sini, muka surat berapa ni, ada tak baca doa? Doa sebelum belajar dekat muka surat ni, VI ni. Okey ada gambar orang tengah berdoa tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah lana Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Okey. Okey. Okey, selepas itu kita tengok kepada isi kandungan. Isi kandungan. Okey, nampak ya tu? Okey, untuk isi kandungan ni kita akan apa yang kita akan belajar pada tahun ini adalah yang pertama. Okey, tengok tu, pelajaran pertama kita akan mempelajari berkaitan dengan solat Jumaat. Apa dia? Solat Jumaat. Okey, boleh faham ya? Solat Jumaat ni kepada yang biasalah, biasanya untuk lelaki kan, mesti pernah dengar kan solat Jumaat ni dan pernah pergi sebelum ni, tapi disebabkan situasi sekarang ni kita tak diizinkan kan, disebabkan dengan apa, dalam keadaan darurat. Okey ya. Solat Jumaat ni biasanya hari Jumaat. Betul ya? So siapa yang tak pernah dengar pasal solat Jumaat ni, apa dia solat Jumaat ni Ustaz? Solat Jumaat ni biasanya waktu zuhur lah, masa hari Jumaat. Biasa hari Jumaat, lelaki ni dia memang akan wajib pergi masjid semayang Jumaat. Berapa rakaat? Dia nanti kita akan ceritakan. Ni just pengenalan je. Okey ya. Okey. Seterusnya tengok dekat pelajaran yang kedua ni. Apa dia? Kita akan belajar mengenai khutbah Jumaat. Apa dia? Macam mana sebutan dia? Khutbah. Khutbah Jumaat. Okey ya. Ya, saya kena zoom lagi ni. Okey. Okey. Ya, boleh nampak ya. Okey, khutbah Jumaat. Macam mana agenda khutbah ni? Khutbah ni kalau bahasa Melayu macam ni aja dia. Boleh faham ya dia tu? Khutbah. Ya. Kalau bahasa Melayu kita sebutan itulah khutbah. Kalau Arab dia punya bunyi dia macam ni.
khutbah. Boleh nampak tu? Tak nampak ya? Okey, tak apa. Kita besarkan sikit. Macam ini. Okey, baris depan batu mati khutbah. Boleh ya? Faham ya? Okey. Okey. Dan seterusnya, untuk pelajaran yang ketiga, kita akan mempelajari tajuk solat sunat. Apa dia solat sunat? Sebelum ni apa yang kamu tahu adalah solat wajib, betul? Yang berapa waktu? 5 waktu kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Itu adalah solat wajib. Okey, tapi untuk tahun 4 ni kita akan mempelajari solat sunat. Contoh apa solat sunat? Solat sunat duha, yang kita selalu pernah buat kan. Lepas tu kita akan ada macam-macam lah. Solat tarawih kita akan belajar. Solat sebelum fardu, apalah. Tapi Ustaz, hari ni untuk pengenalan je. Banyak lagi lah solat sunat ni yang kita akan tahu ya. Okey. Seterusnya, untuk pelajaran yang keempat, kita akan mempelajari solat jamak dan qasar. Sebutan dia macam mana? Solat jamak dan qasar. Macam tu. Solat jamak dan qasar. Okey, boleh ya? Solat jamak ni apa pula? Ustaz cerita sedikit lah. Biasanya bila kita bermusafir atau perjalanan jauh, kita akan solat jamak. Solat jamak ni adalah maksud dia jamak dan qasar. Ni biasa nanti kita akan masuk ya, InsyaAllah lah kelas-kelas selepas ni. Cuma hari ni kita akan masuk pelajaran yang pertama lah, iaitu solat Jumaat. Okey ya. Solat Ustaz ringkaskan macam tu je. Solat jamak dan qasar ni apa yang mesti akan ada yang macam tak biasa kan. Solat jamak dan qasar ni apa dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita buka muka surat berapa? 1 tu. Okey. Okey, mula kita tengok gambar ni. Okey, apa yang kat gambar ni? Tengok ni. Okey, pelajaran pertama, solat Jumaat. Tengok, ramai tak orang kat sini? Ramai. Dia biasa ramai masa bila? Masa ni, masa solat Zuhur hari Jumaat. Hari Jumaat ni, solat Jumaat ni diistimewa sikit daripada solat-solat lain. Sebab apa? Sebab dia dipendekkan kan, dua rakaat sahaja. Tapi syaratnya ada apa? Ada khutbah. Khutbah ni apa? Khutbah yang orang-orang cakap tu lah. Itu dipanggil tu khutbah lah. Okey, tak apa, Ustaz cerita macam tu je. Kita masuk terus. Okey, kita masuk ke pengertian. Okey, buka muka surat berapa ni? 2. Tengok yang kotak kuning ni. Okey, ini adalah pengertian bagi solat Jumaat. Apa dia? Pengertian bagi solat Jumaat. Okey, Ustaz nak siapa yang ada buku tu tolong conteng Okey, solat Jumaat. Apakah dia solat Jumaat? Okey, kita baca sama-sama. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Okey, Ustaz ulang lagi. Apakah dia solat Jumaat? Solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Okey. Okey, sekarang ni mesti kamu macam peningan panjang-panjangan. Okey, tak apa, Ustaz akan potong-potong. Okey, dia ada berapa solat? Okey, Ustaz potong. Solat, apakah dia solat Jumaat? Solat
2 rakaat. Alamak, silap pula. Sampai ya. Solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat. Okey, tu point nombor 1. Apa dia nombor 1? Berapa? Kalau pengertian ni kita ingat berapa. Berapa rakaat solat Jumaat ni? Solat sunat ke solat wajib? Solat wajib, sebab tu dia tak buat solat sunat. Dia cakap apa? Solat 2 rakaat dilakukan, yang dilakukan. Okey, itu satu. Okey, ini nombor 1. Okey, boleh ya? Okey. Yang pertama, berapa tadi kan? Berapa? 2 rakaat solat sunat, 2 rakaat yang dilakukan. Okey, boleh ya? Okey. Jadi berapa? Okey. Poin yang ke sini, poin yang nombor 2 ni. Okey, yang nombor 2 ni. Bila? Bila? Bila solat Jumaat ni dilakukan? Pada waktu apa? Yang pertama, waktu Zuhur. Lepas tu hari apa? Hari Jumaat. Boleh ya? Dia ada 2. Waktu Zuhur, hari Jumaat. Jangan kamu buat waktu Zuhur dah betul, tapi hari lain. Sebab tu dinamakan solat Jumaat. Jangan buat waktu lain pula, waktu Maghrib, hari Jumaat. Salah lah maksudnya. Dia macam tu ya. Pada waktu Zuhur, hari Jumaat. Okey. Yang ketiga, secara okey, silap. Okey, tadi. Okey, yang ketiga. Okey, yang ni yang ketiga. Secara berjamaah. Ya. Secara berjamaah yang ketiga. Jadi kita ada 4 lah kat sini kalau cara nak hafalnya. Okey. Yang ketiga ni apa? Solat Jumaat tu ada tak orang buat seorang-seorang? Tak ada. Sebab tu bila hari Jumaat dia kena kumpul dekat masjid. Kat masjid besar kan. Yang mana dia kena ramai orang. Paling kurang 40 lebih. Sebab tu kalau kamu perasan, dekat surau-surau kecil yang tak ramai orang ni, hari Jumaat ni tak ada orang. Tak ada orang solat Jumaat. Sebab apa? Sebab syarat solat Jumaat ni dia mesti 40 orang ke atas. Kebanyakan kalau surau tu kecil-kecil, 2-3 orang je selalu ada. Dia tak ada sembahyang Jumaat. Sembahyang-sembahyang lain ada. Sebab tu kalau kamu perasan, sembahyang Jumaat ni memang ramai orang. Ya, okey, faham macam tu. Apa tadi? Dilakukan secara apa? Dilakukan secara apa? Ni saya tulis secara apa? Boleh faham ya tulisan tu? Ada ni. Secara apa? Secara berjamaah. Yang pertama tadi, solat berapa? Berapa? Solat 2 rakaat yang dilakukan. Okey. Lepas tu yang nombor 2, waktu bila? Pada waktu Zuhur, hari apa? Hari Jumaat. Okey. Lepas tu yang ketiga, secara apa solat Jumaat ni dilakukan? Secara berjamaah. Ya. Okey, secara berjemaah. Okey, yang keempat pula. Ni nombor 4. Okey. Didahului dengan 2 khutbah. Apa dia? Didahului dengan 2 khutbah. Apa maksud dia didahului dengan 2 khutbah ni? Didahului dengan khutbah ni, dia mesti khutbah dulu baru sembahyang Jumaat. Sebab tu dia kena ada perkataan didahului. Faham ya? 2 khutbah. Kalau kau perasan macam mana? Kenapa 2 khutbah ni ustaz? 2 khutbah ni, siapa lelaki lah yang biasa sembahyang dekat sembahyang Jumaat dekat masjid, dia mesti akan ada bacaan khutbah kan. Macam ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan? Itulah khutbah tu. Dah habis khutbah apa semua, baru kita
solat. Sebab tu dalam pengertian ni dia ada didahului dengan 2 khutbah. Okey, boleh ya? Okey. Itu untuk pengertian lah. Jadi kena hafal lah, ada berapa? Ada 4. Yang pertama bila, yang pertama berapa rakaat, yang kedua bila, okey, yang ketiga dilakukan secara apa? Cara berjemaah ke seorang? Berjemaah. Lepas tu ada apa? Mesti didahului dengan apa? Didahului dengan 2 khutbah. Okay, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke dalil nakli. Okey, muka surat muka surat 2, dalil nakli. Okey, dalil nakli yang mana daripada Al-Quran. Okey. Allahu Akbar. Okey. Okey, biar ustaz baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Daripada surah Al-Jumu'ah, surah Jumaat. Ya. Apakah maksud dia? Okey, kita tengok ni. Apakah maksud dia? Okey, maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segerakanlah kamu pergi mengingati Allah yang ini ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan berjual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Okey. Jadi apa poin yang penting kat sini berkaitan dengan dalil nakli ni? Ini ayat berkaitan ni lah. Perintah wajib untuk melaksanakan solat Jumaat. Apa dia cakap? Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, segeralah. Maksudnya segeralah, cepatlah. Tinggalkan segala jual beli, segala apa-apa urusan untuk pergi ke masjid sembahyang solat Jumaat. Itulah poin dia. Macam mana kita nak ingat dia punya ni? Macam mana nak ingat dia punya dalil dia? Ada perkataan ni. Ingat ni je. Li solati, solat yaumul Juma'ah, solat hari Jumaat. Boleh ya? Okey. Terusnya kita beralih kepada kita balik kepada hadis. Yang tadi daripada dalil nakli daripada Al-Quran. Sekarang ni daripada hadis pula. Apa dia? Al-Jum'ah haqqun wajibun ala kullu muslim fi jama'atin. Jumaat. Tengok, okey, maksudnya solat Jumaat ni adalah hak yang wajib atau wajib yang ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah. Sebab tu bagi lelaki hukum dia adalah wajib melakukan solat Jumaat. Faham ya? Dia bukan solat sunat tau, dia solat yang wajib. Sebab tu kamu perasan yang pergi masjid siapa? Lelaki ke perempuan yang paling ramai? Lelaki. Kan? Jadi perempuan ni wajib tak? Perempuan ni tak diwajibkan. Tapi boleh ke perempuan nak solat Jumaat juga? Boleh juga. Boleh juga, tapi dekat masjid, tak boleh dekat rumah. Sebab apa? Kalau kat rumah tu ramai tak? 40 orang cukup tak? Tak cukup. Dia akan, hukum tu dia akan menjadi lain lah. Jumaat ni wajib bagi lelaki. Okey, seterusnya kita masuk kepada syarat wajib solat Jumaat.
Syarat wajib solat Jumaat. Okey, muka surat berapa ni? Okey, buka muka surat 3. Tengok ada gambar yang Masjid Shah Alam ni. Mesti semua tahu Masjid Shah Alam kan? Okey. Syarat wajib solat Jumaat. Okey, apakah dia syarat-syarat wajib solat Jumaat? Okey, syarat wajib ni adalah syarat lah. Syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk solat Jumaat. Apa dia? Apa dia? Okey, yang pertama kita tengok. Yang pertama, Islam. Apa dia Islam? Beragama Islam. Orang kafir mana ada solat Jumaat, betul tak? Jadi mestilah Islam. Okey, seterusnya baligh. Apa dia balik ni? Pernah dengar tak balik? Balik ni lebih kepada dia dah dewasa lah. Maksudnya kalau orang kebanyakan yang wajib ni adalah bagi orang dewasa. Kalau kamu dikira balik tak? Kamu belum lagi. Darjah 3 belum lagi. Darjah 4 belum lagi. Bagi lelaki lah. Balik. Balik ni sebenarnya dia macam kita dah dewasa kan. Jadi sebab tu kamu nampak yang pergi solat Jumaat ni kebanyakan orang dewasa. Kalau macam kamu memanglah tak wajib, tapi kamu kena pergi juga sebab untuk melatih diri kamu pergi solat Jumaat. Okey, seterusnya tengok nombor 3, berakal. Berakal ni apa? Mesti akal dia berakal lah. Dia sihat akal dia. Dia boleh berfikir. Bukan orang gila. Orang gila boleh tak solat Jumaat? Orang gila tak diwajibkan solat Jumaat. Boleh ya? Sebab apa? Orang gila ni mana kira kalau dia sembahyang pun manalah sah kan? Sebab apa? Dia tak waras. Tu namanya berakal. Ya, ni berakal ni ya. Okey. Okey, seterusnya merdeka. Apa dia merdeka? Okey, merdeka ni dia bebas dari segala apa orang cakap. Dia bebas lah. Maksudnya kalau macam sebelum ni, merdeka ni dia berkaitan dengan kisah Nabi dulu. Zaman dulu Nabi ada hamba. Hamba ni kan dia maksudnya dia tak merdeka, dia tak bebas. Maksudnya dia ada orang yang mengawal dia lah, lebih kurang macam tu. Maksudnya kalau apa-apa dia nak pergi mana kan, dia kena bagi tahu bos dia, tuan dia, macam tu. Tapi merdeka ni ni zaman Nabi dulu lah. Merdeka ni kamu faham ni bebas macam tu je. Okey, faham ya? Seharap kamu faham. Okey, seterusnya nombor 5, bermastautin. Apa dia? Bermastautin. Apa dia bermastautin ni ustaz? Macam mana eja dia? Okey, dia macam ni. Apa mastautin ni? Macam mana eja dia? Macam ni. Okey, tin. Mastautin. Tak nampak je tu. Dari segi bahasa Melayu, mastautin. Mastautin ni apa ustaz? Okey, mastautin ini bermaksud dia menetap sesuatu tempat tu dah lama. Contoh macam kamu bermastautin di mana? Shah Alam kan? Sebab apa? Mastautin ni macam tempat tinggal kita lah, yang kita dah lama tinggal kan. Lama duduk. Maksudnya kita wajib solat Jumaat dekat tempat kita. Maksudnya kita bermustautin. Kalau macam kita bermusafir, kita pergi jauh kan, balik kampung apa semua kan, itu dah tak diwajibkan lah solat Jumaat. Tapi biasanya orang akan solat je. Solat je Jumaat. Maksudnya yang wajib bermustautin. Kamu duduk Shah Alam kan, dah lama kan, kenalah sembahyang Jumaat dekat area Shah Alam juga. Boleh ya? Okey, seterusnya sihat. Apa dia sihat ni? Sihat lah. Sihat tubuh, badan. Sihat apa? Tubuh, badan. Kalau sakit, dia dah tak diwajibkan. Sebab apa? Kita dalam pelajaran apa? Syarat
wajib kan. Kalau sakit ke apa memang datang larat, tak apalah, tak diwajibkan lah main Jumaat. Okay, ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, apa dia? Yang pertama Islam, baligh, berakal, merdeka, bermastautin dan sihat. Okay, macam mana cara kita nak hafal? Okay, Ustaz ada formula dia. Okay, formula dia macam ni. Okay, okay, Ustaz ambil ni. Okay, kamu lukis orang. Nampak ya? Warna merah, warna kuning tak nampak. Okay, kamu lukis orang. Okay, mata. Lepas tu lukis mulut dia, senyum. Boleh lah tu. Lepas tu pakai songkok. Tangan dia kat atas kan. Okay. Okay, kenapa Ustaz suruh lukis gambar orang macam ni? Okay, tujuan dia apa? Berkaitan dengan apa ni? Tajuk kita ni, syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, okay, kita tengok songkok. Apa dia? Orang Islam biasanya pakai songkok kan, atau pakai kopiah. Kita ingat, kalau orang kita ni kan ada soalan kan, apakah dia syarat wajib solat Jumaat? Kita ingat orang senyum pakai songkok. Apa dia? Yang pertama, identiti dia sebagai apa? Ni kan, ni Islam, betul tak? Islam kan. Seterusnya apa tadi? Berbalik. Orang balik lah. Islam, balik. Mestilah orang dewasa. Ni kan orang besar Ustaz buat. Jangan buat orang kecil. Lepas tu dia berakal. Berakal ni apa? Tengoklah dia senyum. Kalau orang gila pun ada senyum kan. Tapi bagi Ustaz, orang berakal ni dia macam senyum. Dia sihat lah. Sihat dan berakal boleh tengok daripada senyum tu kan. Okay ya. Seterusnya merdeka. Orang bebas kan, dia happy kan. Lepas tu bermastautin dan sihat. Jadi kalau dengan gambar ni saja kamu dah boleh dapat 4 point kan. Yang pertama tengok songkok, apa dia? Islam. Tengok senyum, sihat, berakal. Lepas tu balik. Yang tu kamu hafal lah sendiri. Dah ada 4 dah boleh dapat. Senang je, insyaAllah senang. Ya. Okay, seterusnya tak boleh padam. Okay, kita pergi kepada, kita habiskan pelajaran pertama dulu. Kita pergi kepada syarat sah solat Jumaat. Yang tadi lain ya. Syarat sah dengan syarat wajib lain. Syarat wajib ni apa syarat yang wajib dia kena ada untuk solat Jumaat. Okey, yang ni syarat sah. Syarat sah ni biasanya berkaitan dengan, okey, Ustaz lupa. Syarat wajib tu dia berkaitan dengan diri. Diri tu mesti apa? Orang Islam, berakal, sihat, apa lagi? Merdeka, bebas, berkaitan dengan diri. Okey, kalau syarat sah ni dia berkaitan dengan persekitaran. Yang mana apa persekitaran? Tengok solat Jumaat ni yang pertama. Okey, kita tengok poin yang pertama ni. Didirikan pada waktu Zuhur. Kan? Dia berkaitan dengan diri tak? Tak, dia berkaitan dengan luar kan? Dengan waktu. Syarat Jumaat. Okey, mesti syarat sah dia waktu Zuhur. Kalau orang buat waktu lain, tak sah lah solat dia, sebab solat Jumaat ni waktu Zuhur hari Jumaat. Okey, tengok poin yang kedua. Didahului dengan 2 khutbah. 2 khutbah. 2 khutbah tu kamu bulatkan. Mesti ada baca khutbah dahulu baru solat Jumaat. Faham macam tu je. Yang ketiga, didirikan di tempat yang ditetapkan. Apakah yang maksud didirikan di tempat yang ditetapkan? Mestilah contohnya apa kan tempat yang ditetapkan? Masjid. Okey,
Okey, syarat yang last sekali. Okey, cuba kamu tengok. Didirikan dengan berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki. Ni yang Ustaz sebutkan sebelum ni. Dia mesti 40 orang lelaki. Waktu masjid tu kena ramai 40 ke atas. Biasanya masjid lah. Kadang dekat area bandar Shah Alam ni pun surau pun dah boleh tampung lebih 40 ke atas kan. Lepas tu dibuat surau solat Jumaat kan. Cuma kat tempat ustaz macam tempat kampung ni, dia biasanya kalau kurang dia 40 dia tak buat solat Jumaat. Hanya masjid ni, masjid yang besar-besar. Faham ya? Mana yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Tu 40 orang tu yang mesti, yang tadi kita belajar tu, Islam balik berakal. Dia mesti cukup syarat tu. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun solat. Rukun solat Jumaat. Okey. Okey, baru. Okey. Allahu Akbar. Rukun solat Jumaat apa dia yang ada kat situ? Okey. Rukun apa? Okey, contoh rukun-rukun solat Jumaat ni apa? Yang dalam solat lah. Rukun ni berkaitan dalam solat. Solat Jumaat tu kena ada apa? Mesti yang pertama, itulah yang kita hafal sebelum ni. Apa? Mesti ada niat. Niat apa? Usolli fardul Jumaati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itulah niat yang dinamakan niat. Okey, yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Okey, apa dia? Berdiri betul bagi yang mampu. Dia mesti berdiri. Nak memulakan solat, yang pertama niat, yang kedua berdiri betul. Sebab tu kalau kita sembahyang ni, jangan nak goyang-goyang dulu sebelum sembahyang. Mesti berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau ada yang tak mampu, ustaz, dia sakit, kaki dia sakit, dia tak boleh nak berdiri, syarat dia kena berdiri juga dulu kalau mampu. Lepas tu baru dia duduk. Okey, seterusnya takbir nombor 3. Tengok ni, nombor 3, 1, 2, 3 dah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni apa? Takbiratul ihram ni angkat tangan lah. Allahu Akbar. Tu takbiratul ihram. Semua tahu kan? Ni biasa kita dengar lah. Takbiratul ihram nak mulakan solat. Okey. Seterusnya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni rukun. Rukun ni apa? Perkara yang wajib kena ada dalam solat. Mesti kena baca Al-Fatihah. Lagi satu, Al-Fatihah ni mesti kita baca di mulut. Mulut ni macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kita baca biasa Alhamdulillah, jangan kuat-kuat lah. Sekadar kita boleh dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kan? Jangan kita baca dalam hati. Kan biasa kita baca dalam hati kan. Lepas ni baca Al-Fatihah masa solat, mana-manalah, solat fardu ke solat sunat, mesti ada bunyi. Bunyi macam bisik pun okey. Bagi yang penting kita mesti dengar apa yang kita baca. Okey. Seterusnya nombor 5, rukuk dan tamaknina. Rukuk dan tamaknina. Apa dia rukuk dan tamaknina? Rukuk dan tamaknina tu yang lepas kita Sami Allahu liman hamidah. Itu Allahu Akbar. Itu rukuk. Boleh faham ya? Itu rukuk. Tamaknina ni apa maksud dia? Tamaknina ni bermaksud berehat sebentar. Berehat sebentar. Bukan berehat sebentar bersama KitKat ya. Berehat sebentar. Apa yang dimaksudkan berehat sebentar ni? Berehat sebentar ni masa kamu rukuk tu kan, lepas tu kamu tak tamaknina ni dia macam kamu tak boleh nak laju. Tamaknina ni kamu kena stay lah mesti. Rukuk tu kan.
subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu nama dia rukuk dan tamak-nina. Kalau bukan tamak-nina ni dia laju. Kamu kalau perasan ada sembahyang macam kereta api ni. Dia apa? Allahu akbar. Lepas tu terus terus. Tak ada. Lepas tu dia kena rukuk. Tunggu lama sikit, i'tidal, lama sikit. Lepas tu baru sujud. Itu nama dia tamak-nina, berhenti seketika. Okey. Yang ke-8, duduk antara dua sujud dan tamak-nina. Dia mesti ada perkataan tamak-nina juga. Duduk antara dua sujud dan tamak-nina. Tamak-nina tu lah dia kena berhenti. Sebab tu kalau sembahyang jangan orang cakap express, laju, tak boleh. Dia mesti satu. Okey. Okey, seterusnya nombor 9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir lah nombor 9. Lepas tu baca tahiyat akhir, membaca selawat. Okey, baca selawat ni apa yang biasa kamu baca dekat tahiyat akhir tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi tu rukunnya ada berapa ni? Semuanya 11 pula, 12. Patutlah pelik tadi. Allahuakbar. Okey, Ustaz silap. Tadi yang nombor 6, i'tidal dan tamak-nina. Kan selepas rukuk tu apa? Rukuk macam ni kan, yang kita menunduk bawah. I'tidal apa? Berdiri balik. Tamak-nina kena lama sikit. Ya. Okey, seterusnya nombor 12, salam. Salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dipanggil salam. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, 13. 13 ni apa? Tertib. Apa dia tertib? Tertib ni harus mengikut susunan. Tertib ni apa? Ikut susunan. Apa ikut susunan? Dia mesti ikut daripada nombor 1 sampai 12. Kamu tak boleh terbalik-terbalik. Kamu baca Al-Fatihah dulu, lepas tu niat kan. Sebab tu sembahyang ni dia memang kena macam tu. Tak boleh nak sujud dulu, lepas tu rukuk lah apa. Tak boleh. Sebab tu dipanggil tertib, ikut susunan dari 1 sampai habis. Itu saja. Okey, sunat Jumaat ni kita akan bincangkan dekat next kelas lah. Untuk hari ni apa yang kita belajar berkaitan dengan yang pertama apa tadi? Pengertian solat Jumaat. Okey, pengertian solat Jumaat. Buat macam ni ya. Ustaz conteng ni. Solat Jumaat yang warna kuning ni. Lepas tu dalil. Apa yang kita belajar ini, pengertian, dalil, syarat wajib. Syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk solat Jumaat. Mesti Islam, balik, berakal, merdeka, mustaqim dan sihat. Gambar orang ni. Okey ya. Apa lagi? Pengertian, dalil, syarat wajib dan untuk hari ni kita belajar syarat sah solat Jumaat tadi ya. Okey. Dengan rukun solat Jumaat. Okey. Saya rasa sampai sini sajalah kelas fiqh tahun 4. Okey. Ustaz mohon kemaafan lah kalau ada dari segi kekurangan apa. Okey, kalau tak dengar ke apa nanti bagi tahu je Ustaz. Ya. Okey. Terima kasih banyak, semoga kita berjumpa di kelas akan datang. Ustaz mengakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih siapa yang tengok video ni ya. Ustaz harap ada manfaatnya untuk masa hadapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.